Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam sesi kelas sirah bagi tahun 3. Okay, hari ini kita akan masuk ke tajuk yang baru, iaitu meneladani sifat tabligh. Okey. Tabligh ni kita semua tahu dalam sifat wajib bagi Rasul. Tabligh itu menyampaikan. Okey. Kita lihat objektif pembelajaran kita hari ini. Di akhir pembelajaran murid dapat satu, menyebut maksud sifat tabligh. Yang kedua, memahami keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini apa yang murid perlu capai di akhir pembelajaran kita hari ini. Okey. Seterusnya, okey, meneladani sifat tabligh. Okey. Ini petikan dari dalam buku teks. Okey. Tabligh bermaksud menyampaikan. Ini Ustaz telah terangkan tadi. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib bagi para nabi alaihimussalam. Okey. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat mereka. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin. Sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Okey, seterusnya. Okey. Keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad. Ini kamu boleh rujuk muka surat 110 dalam buku teks. Okey. Yang pertama, dakwah secara rahsia. Nabi Muhammad mulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan oleh Allah. Okey, jadi pada mula dakwah tu Nabi berdakwah secara rahsia dulu. Maksudnya secara bersembunyi, dan Nabi menyampaikan hanya kepada orang-orang yang terdekat dengan baginda. Antaranya Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi sendiri, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi, Zaid bin Harisah radhiyallahu anhum. Zaid bin Harisah ni merupakan anak angkat dan orang suruhan Nabi, dan mereka ni antara golongan yang terawal memeluk Islam. Dan apa cabaran yang Nabi dapat? Ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Termasuk bapa saudara Nabi itu Abu Talib, walaupun dia yang menjaga Nabi sehingga besar, yang rapat siasa membela Nabi, tapi dia tidak menerima ajaran Islam. Okey. Apa tindakan Nabi? Amanah memikul tanggungjawab bertabligh, tidak berputus asa. Jadi Nabi ni sentiasa tidak berputus asa, walaupun ditentang hebat, walaupun dipinggirkan, walaupun dipulau dan sebagainya, tapi Nabi tetap amanah dalam menjalankan tanggungjawab baginda sebagai seorang Rasul. Okey, seterusnya. Yang kedua, ni peristiwa di Bukit Safa. Okey, peristiwa di Bukit Safa ini adalah merupakan dakwah secara terang-terangan. Ini fasa dakwah secara terang-terangan. Selepas 3 tahun Nabi berdakwah secara rahsia, lepas itu Allah menurunkan perintah untuk Nabi berdakwah kepada orang ramai, iaitu orang-orang Mekah. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa yang cabaran yang Nabi dapat? Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menyakiti baginda. Okey, Abu Lahab ni merupakan salah seorang juga daripada, selain daripada Abu Talib, Abu Lahab juga merupakan salah seorang daripada bapa saudara Nabi. Cuma bezanya Abu Talib, persamaannya Abu Talib dan Abu Lahab ni sama-sama tidak menerima Islam. Cuma bezanya Abu Talib ni walaupun tidak menerima Islam tadi tu, Abu Talib tadi tu, tapi dia tidak menyakiti Nabi, siasa membela Nabi. Tapi Abu Lahab ni lain. Dah tidak menerima Islam, tapi dia selalu menyakiti Nabi, mencaci, menghina dan sebagainya. Sebab tu akhirnya Allah turunkan surah Al-Masad, surah Al-Masad yang selalu kita baca tu, Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi Allah sebut terus dalam surah itu, Allah mencela ataupun Allah menghina Abu Lahab dalam surah tersebut. Okey. Apa tindakan Nabi Muhammad SAW? Sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Ini antara tindakan Nabi. Dan akhirnya kita dapat lihat bagaimana Islam itu berkembang. Akhirnya Nabi berhijrah ke Madinah dan Islam itu makin berkembang di Madinah. Okey. Jadi tugasan murid untuk pada hari ini juga berpandukan buku aktiviti pendidikan Islam tahun 3. Pendidikan Islam tahun 3 ni, buku aktiviti. Jadi
kamu hanya perlu buat muka surat 106, 107 dan 108 sahaja. Jadi murid-murid perlu hantar pada waktu yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Okey, ini contoh muka surat je. Muka surat yang kamu kena buat tadi tu. Okey, wallahu alam. Jadi sebarang pertanyaan boleh hubungi Ustaz macam biasa, email ataupun nombor telefon, WhatsApp dan Telegram dan sebagainya, dan semua media sosial dan sebagainya. Okay, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.